Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syafa'ah pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bagaimana kita pada pagi ini? Sudah bersedia untuk mengikuti sambungan pengajian kitab kita? Okey, jangan lupa muslimah, kita gunakan kitab ini. Tada! Okey, kitab ini iaitu apa? Syarah hadis-hadis wanita. Dan kita berada pada perbincangan di hadis yang kelima. Ya, hadis kita yang kelima pada hari ini merupakan bahagian kita yang pertama. Kita letak tajuknya berbakti kepada ibu dan hadisnya terdapat di halaman 59. Ya, kalau lupa, saya ingatkan bahawa kitab ini kita tidak akan pergi satu demi satu hadisnya, tetapi ustazah akan pilih ya mana-mana hadis yang lebih dekatlah dengan perbincangan kita, dengan konteks kehidupan kita. Jadi pada hari ini ustazah akan skip banyak hadis kan. Kalau lihatlah pada kitab kita ni, kenapa ada banyak hadis ustazah tak sentuh lagi? Tapi tak mengapa, kita tinggalkan sahaja. Kita pergi kepada hadis kita yang kelima ini yang bertajuk berbakti kepada ibu. Okey, terdapat di halaman yang keberapa di situ? 59. Baik muslimah, dalam kitab kita mengemukakan beberapa hadis Nabi SAW yang membincangkan berkenaan berbakti, berbuat baik kepada ibu. Ya, hadis yang pertama ditampilkan oleh pengarang kitab ya di sini ialah tentang persoalan yang diajukan oleh seorang lelaki kepada Nabi SAW. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana beliau meriwayatkan hadis ini dan beliau kata, apa katanya? Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata. Apa pertanyaan dia kepada Nabi di sini? Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya, hadis ini ada dalam kitab kita ya muslimah, di muka surat yang ke-59 itu. Baik, jadi dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Dan di sini apa kata Nabi SAW bila mendengar soalan daripada lelaki ini? Nabi pun menjawab, "Ibumu." Okey, Nabi jawab kepada dia, "Ibumu." Namun lelaki ini bertanya lagi kepada Nabi ya dengan soalan yang kedua. Dia tanya kepada Nabi, "Thumma man?" Okey, tadi kan Nabi SAW dah jawab soalan dia, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa jawab Nabi? Ibumu. Kemudian dia tanya lagi kepada Nabi, okey, setelah itu siapa? Nabi jawab sekali lagi, "Thumma ummuka." Kemudian ibumu. Dia tanya lagi kepada Nabi ya dengan soalan yang ketiga, "Thumma man?" Kemudian siapa? Nabi pun menjawab dengan jawapan yang sama untuk kali yang ketiga. Apa jawab Nabi? "Thumma ummuka." Kemudian ibumu. Laki ini bertanya kepada Nabi dengan soalan yang keempat. Namun soalannya tetap sama. Ya, soalannya tetap sama. Dia tanya kepada Nabi, kemudian siapa? Lalu untuk jawapan yang keempat, apa jawab Nabi di sini muslimah? Nabi SAW bersabda, "Qala thumma abuka." Baginda menjawab, iaitu beliau menjawab, kemudian ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Baik, kita lihat di dalam hadis itu Nabi SAW memberikan jawapan yang sama kepada lelaki tersebut tentang siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya. Dan di sini Nabi SAW menjawab, ibumu sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW pun memberitahu kepada dia, kemudian ayahmu, untuk jawapan yang kali keempat. Sebab itu tajuk kita di sini muslimah diletakkan ya pada topik kita di situ dalam muka surat 59 disebutkan bahawa tajuk ini adalah berbakti kepada ibu untuk menegaskan kepada kita bahawa ibu adalah insan yang berhak untuk kita berikan kepadanya bakti kita, kebaikan kita kepadanya. Namun tanpa mengecualikan tanpa mengecualikan ayah yang ada di samping ibu kita. Ya, tanpa kita mengecualikan ayah. Jangan pula nanti Nabi suruh kita buat baik kepada ibu apa, kalau bapa kita tak payah. Tak boleh juga begitu. Ya, sebab jika kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang mana ya, kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini. Sebelum Allah sebutkan tentang ibu, Allah ada sebutkan tentang ibu bapa. Dalam Al-Quran tadi kan, okey, saya nak pusingkan sedikit lah ya, takut tersilap faham pula. Tadi Nabi SAW sebutkan tentang berbakti kepada ibu sebanyak 3 kali kan. Okey, masuk pada Al-Quran, di dalam Al-Quran juga ada menyebutkan tentang bagaimana pengorbanan ibu kepada kita yang menyebabkan kita tidak boleh lupa ya untuk berbuat baik kepada dia. Jadi di sini apa kata Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-14? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." First kali Allah sebut tentang kedua ibu bapa. Makna ada ibu, ada bapa. Yang Allah wajibkan kita, manusia, kita sebagai seorang anak, berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Dan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara spesifik berkenaan dengan ibu kita. Yang mana Allah sebutkan setelah Allah kata wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa, iaitu ibu dan ayah, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang ibu secara khusus, iaitu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dan tempoh 2 tahun. Dengan yang demikian, di sini apa kata Allah? Anishkurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Begini muslimah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang ibu dan bapa terlebih dahulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus berkenaan dengan apa yang telah dilakukan oleh ibu kita untuk kita, ya, iaitu dia mengandungkan kita melalui banyak kepayahan dengan mengandungkan kita sehingga dia menyusukan kita, yang akhirnya kan dia tanggung rasa susah itu jaga kita selama 2 tahun dengan menyusukan itu tadi kan. Di sini menunjukkan kepada kita tentang pengorbanan ibu. Mengapa? Inilah yang menyebabkan mengapa Nabi SAW meletakkan ibu di tempat yang pertama sebelum ayah kita. Ya, sebelum bapa kita. Tapi tentang berbakti ini, kedua-duanya berhak menerima bakti kita. Menerima layanan baik kita. Ya, untuk kedua-duanya. Dan Allah pesan, anishkurli,
hendaklah kalian bersyukur kepada aku, tu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dengan kewujudan kedua ibu bapa kita, kita lahir di dunia ini. Dan dengan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kedua ibu bapa kita, kita dapat menghirup udara menerusi ataupun melalui kedua ibu bapa kita. Jadi Allah juga pesan kepada kita, wali walidaika, dan hendaklah kalian berterima kasih kepada kedua ibu bapa kalian, ibu dan ayah. Kerana pengorbanan kerana pengorbanan mereka, kerana pengorbanan mereka, ya, yang bersusah payah sejak kita kecil hinggalah kita dewasa. Jadi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita berbuat baik kepada kedua-duanya. Dan hal itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan banyak di dalam Al-Quranul Karim. Antaranya kita lihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita agar berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Antaranya dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Kita ambil ayat 23 saja, ya muslimah, dalam perbincangan kita pada pagi ini. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya kita ini tidak menyembah melainkan Allah semata-mata, setelah itu apa perintah Allah? Allah perintahkan kita agar berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Allah perintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah ingatkan kepada kita, ya, jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua, iaitu usia yang tua, dalam jagaan dan peliharaanmu, iaitu bila kita ni sempat dewasa dan pada masa itu ibu bapa kita ataupun salah seorang di kalangan daripada keduanya sempat dalam jagaan kita, dalam peliharaan kita, Allah ingatkan kepada kita, jaga tutur kata kita ini. Iaitu, apa tadi kata Allah? Allah kata, jangan kamu berkata kepada keduanya uff, iaitu ha ni maksudnya ialah perkataan-perkataan yang kasar, ya. Tak kiralah, tu hanya uff ni hanya contoh sahaja yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Namun kita kata ia adalah perkataan-perkataan yang kasar yang boleh mengguris perasaan kedua ibu bapa kita. Wala tanharhuma, Allah pesan, dan janganlah engkau berkata dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, perkataan yang sopan. Ini perintah Allah sebagai antara cara kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Antaranya ialah dengan menjaga tutur kata kita. Jadi arahan ataupun perintah berbuat baik, ya, berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim dalam banyak tempat. Okey, antaranya ialah surah Al-Isra, ya, ayat yang ke-23 hingga 24 ini. Di samping ayat tadilah yang sebelumnya telah kita bincangkan tadi, untuk menguatkan apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis kita yang terdapat di dalam kitab kita ini. Ya, baik muslimah, jika kita rujuk kepada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 60, cuba ya lihat di halaman yang ke-60 itu ada disebutkan berkenaan dengan riwayat lain, ya, riwayat lain yang sama sebagaimana yang telah Nabi SAW sebutkan itu tadi tentang berbakti kepada ibu, ya, iaitu Nabi kata apa? Ummuka
thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuka, thumma adnaka adnaka. Ibumu, 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 kemudian orang yang paling dekat denganmu. Dan lafaz ini adalah milik Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Imam Muslim menambahkan dalam lafaznya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am wa abika latunabba'anna." Ia dan ayahmu. Okey, maksud ia dan ayahmu. Di sini ya muslimah, kita dapati ada sebuah hadis yang lain yang mana ada seseorang, dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan soalan yang sama. Dan kita dapati bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang berbakti kepada ibu, yang Nabi tempatkan ia di tempat yang pertama itu bukan hanya pada satu hadis, tetapi ada banyak hadis yang menyebutkan tentang perkara yang sama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ibu sebagai insan yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Di dalam hadis ini ya muslimah, kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya juga, yang mana soalannya sedikit berbeza daripada soalan yang ada pada hadis kita yang pertama yang telah kita bincangkan tadi. Di dalam hadis ini ada seseorang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah, siapa yang paling aku perlakukan dengan baik? Iaitu siapakah yang seharusnya aku buat baik kepada dia? Di sini apa kata Nabi? Qala ummaka. Okey, qala ummaka. Hadis ini ada dalam kitab kita ya muslimah, di halaman yang ke-60. Baik, jadi Nabi SAW ketika menjawab soalan ini, Nabi pun letakkan ibu di tempat yang pertama. Cuma dalam hadis ini Nabi tak ulang 3 kali. Ya, itu perbezaannya dengan hadis yang pertama tadi yang kita bawakan dalam perbincangan. Namun di sini kita dapati ibu di tempat yang pertama sebelum ayah. Iaitu apa kata Nabi? Qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yali dhaka haqqun wajibun wa rahimun mausulah. Maksudnya di sini ya, kalau kita lihat di sini muslimah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenaraikan, okey, senarai-senarai ataupun nama-nama insan yang kita seharusnya berbuat baik kepada mereka. Dengan kata lain beginilah muslimah, kita ni kadang-kadang kan dengan kawan bukan main lagi kita baik, tapi dengan ahli keluarga kita, uish, na'udzubillah. Minta maaf ya saya kata gitu, kita dengan ahli keluarga kita bukan main kasar lagi kita berbual, terutamanya dengan kedua ibu bapa kita. Tapi bila kita keluar rumah, bila kita cakap dengan kawan kita, kita cakap dengan bos kita contohnya, uish, baiknya lah, hailah. Orang nampak kita tengok, sejuk perut mak kau mengandung kau, begitulah caranya kan. Tapi bila balik rumah dengan mak, dengan ibu, dengan adik-beradik, ya Allah, hai, berbualnya kasar, pekik-pekik, menengking kan, nampaklah dia punya perangai itu kan. Sebab itu di sini Nabi SAW ketika ditanya oleh seseorang tentang siapakah yang perlu saya berbuat baik kepada dia, di sini apa kata Nabi? Nabi letakkan senarainya. Pertama, ibu kita. Ya, kedua, ayah kita. Ketiga, Nabi sebut di situ, adik-beradik perempuan kita. Wa ukhtaka. Keempat, Nabi sebut apa? Di situ, wa akhaka, iaitu saudara lelakimu, itu adik-beradik lelaki kita. Dan seterusnya, wa maulaka alladhi yalidhaka haqqun wa wajibun wa rahimun mausulah. Dan seterusnya, ahli keluarga kita yang terdekat. Itulah kewajipan dan tali persaudaraan yang wajib disambung. Jadi Nabi pesan kepada kita di sini muslimah, ya, buat baik dengan ahli keluarga. Pertama sekali, ibu bapa yang telah bersusah payah membesarkan kita. Buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kadang-kadang kita kan dengan orang luar, kita boleh belanja besar. Kita boleh makan, bayar mahal-mahal. Kan, tak kisah, tak sanggup, tak kisah.
nak makan apa makanlah. Tapi kalau dengan kedua ibu bapa kita, ramai antara kita yang sering berkira, kan, kedekut. Kita pilih sekarang ni. Di sini Nabi berikan kepada kita dengan senarainya. Nak buat baik, pertama sekali lihat bagaimana kita dan ibu kita. Kedua, ayah kita. Ketiga, adik perempuan kita ataupun kakak perempuan kita, kan? Keempat, adik-beradik lelaki kita, tak kira abang ataupun adik lelaki kita. Yang kelima, ahli keluarga kita yang terdekat lah, pak cik, mak cik, yang merupakan saudara mara kita. So ini senarai orang-orang yang berhak menerima kebaikan kita. Namun, kalau ikut kepada konteks perbincangan kita pada pagi ini, ibu tetap di tempat yang pertama. Ya, ibu tetap di tempat yang pertama. Dan hal ini, ya muslimah, kalau kita rujuk di dalam kitab kita di sini, kita dapati ada juga hadis yang sama, ya, di situ disebutkan oleh pengarang kitab, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi sebagai penguat kepada hadis kita yang ini. Ia didatangkan kepada kita dengan banyak hadis-hadis yang lain untuk menguatkan topik yang dia bawa di dalam kitabnya. Dan di sini, hadisnya kita dapati ada seseorang bernama Muawiyah bin Muawiyah dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, man abarru?" Hampir sama kan dengan tadi hadisnya. Qala ummaka. Nabi tetap meletakkan ibu di tempat yang pertama. Qala ummaka. Qala qultu thumma man? Qala ummaka. Qala qultu thumma man? Qala ummaka. Hadis ini dia hampir sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi yang mana, muslimah? Yang ini. Hadis yang ini. Cuma soalan yang diajukan sedikit berbeza lafaznya. Kalau yang ini, soalannya apa tadi? Man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Tapi lebih kurang samalah sebenarnya maksudnya. Ya, kalau kita rujuk kepada hadis kita yang baru kita baca dalam kitab tadi kan, dia sebut apa tadi? Man abar. Man abar, pendek, soalannya pendek, lebih pendek. Tapi cara Nabi SAW menjawab ialah sama sebagaimana dengan soalan ini. Cuma di dalam soalan ini, ya, di dalam jawapan ini, setelah Nabi SAW menyebutkan tentang, Nabi SAW menyebutkan tentang bapa, setelah menjawab sebanyak 3 kali berkenaan dengan berbuat baik kepada ibu, Nabi SAW menyebutkan tentang bapa, lalu Nabi SAW menyebutkan thumma al-aqraba fal-aqraba, iaitu Nabi kata apa? Ayahmu, kemudian kerabatmu mulai dari yang paling dekat, iaitu adik-beradik kita yang paling dekat, kemudian makcik-pakcik kita dan seterusnya, iaitu di kalangan ahli keluarga kita, untuk kita melakukan kebaikan ataupun untuk kita berikan kebaikan, berbuat baik kepada mereka. Ya, dan di sini saya datangkan sebuah lagi hadis Nabi SAW, iaitu Nabi SAW, sebagai kesimpulannya lah, ya muslimah, perbincangan kita pada pagi ini, Nabi SAW menyebutkan berbakti kepada ibu adalah hal yang sering Nabi sebutkan, ya, di tempat yang pertama, dan Nabi banyak tekankan. Lebih-lebih lagi ketika Nabi SAW menjawab soalan-soalan itu tadi. Siapa yang berhak untuk kita buat baik kepada dia, siapa yang berhak untuk kita bergaul yang paling baik kepadanya, Nabi meletakkan ibu di tempat yang pertama. Sebab itu di dalam hadis ini, ya, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum." Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kalian supaya berbakti kepada ibu kalian. Dan Nabi SAW mengucapkan ini, atau maksudnya Nabi ucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali. Tentang berbakti kepada ibu kita ni, Nabi sebut sebanyak 3 kali. Dan Nabi kata apa? Ini adalah wasiat daripada Allah. Ya, betul tak? Ya, wasiat daripada Allah? Ya. Sebab tadi pun saya dah datangkan dengan ayat Al-Quran. Antaranya surah Luqman dan juga surah Al-Isra itu tadi. Untuk menguatkan perbahasan kita pada pagi ini, bahawa perintah ini bukan hanya
diperintahkan oleh Nabi SAW, tetapi ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menguatkan tentang hal itu, yang mana Nabi kata apa? Innallaha, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kalian supaya berbakti kepada ibu kalian. Dan baginda mengucapkan tentang hal ini, muslimah, sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian Nabi sebut apa? Innallaha yusikum biabaikum, sesungguhnya Allah juga mewasiatkan kepada kalian supaya berbakti kepada bapa kalian, iaitu ayah kita. Innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab, lalu kepada saudara yang lebih dekat lagi, iaitu berbakti kepada kaum keluarga kalian, lalu kepada saudara yang lebih dekat lagi. Jadi di sini kita dapati perintah untuk berbakti kepada ibu dan bapa adalah perintah daripada Allah dan juga Nabi SAW. Hadis-hadis ini merupakan mukaddimah kepada perbincangan kita untuk hadis yang kelima, sebagai satu pembukaan, permulaan untuk kita bincangkan tentang ibu, bagaimana kedudukan ibu, bagaimana kedudukan seorang ibu yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang mana merupakan satu peringatan kepada diri kita ini, muslimah, agar kita tidak lupa bahawa ibu kita adalah insan yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada kita. Sebagai seorang anak yang masih lagi memiliki ibu, masih lagi memiliki ayah, kan, kita ada tanggungjawab yang besar. Kita ada tanggungjawab yang besar yang merupakan kewajipan yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW dalam hadis baginda, iaitu berbakti, berbuat baik kepada mereka. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan masuk kepada perbincangan yang berikutnya, masih lagi pada topik yang sama di bahagian yang kedua pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita ikuti pengajian-pengajian yang telah dianjurkan oleh Masjid Asy-Syafa'ah. Baik, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.